Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Khairul Amir bin Mat Yusof daripada OUM Shah Alam dalam jurusan Bachelor of Science in Project and Facility Management. Pada kali ini dan semester Mei ini saya mengambil subjek EBME 2103 Sistem Mechanical dan Electrical di bangunan. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi soalan assignment nombor 2, iaitu reka bentuk bangunan hijau, di mana saya akan menerangkan prinsip-prinsip reka bentuk bangunan hijau, strategi dalam mereka bentuk bangunan hijau tersebut. Apa yang dikatakan reka bentuk bangunan hijau ni? Cuba perhatikan gambar yang saya lampirkan. Melihat pada keadaan bangunan ini, semuanya kelihatan hijau dengan tumbuh-tumbuhan dan juga kelihatan seperti bangunan yang cukup unik dengan nilai estetika. Baiklah, di sini saya akan menceritakan reka bentuk bangunan hijau lebih terperinci. Bangunan hijau ini adalah konsep yang menggabungkan sebilangan besar penyelesaian dan amalan terbaik. Ini adalah hasil falsafah reka bentuk yang menekankan pada pengguna sumber secara optimum dan meningkatkan kecekapan. Penggunaan sumber adalah pencarian keseimbangan di antara pembinaan bangunan dan persekitaran yang mampan. US Green Building Council 2010. Objektifnya adalah untuk mengurangkan kesan keseluruhan alam bina ke atas kesihatan manusia dan alam semula jadi. Menurut World Green Building Council 2016, bangunan hijau adalah bangunan yang dalam reka bentuk, pembinaan atau operasinya mengurangkan atau menghilangkan kesan negatif dan dapat menimbulkan kesan positif terhadap iklim, persekitaran semula jadi kita. Bangunan hijau memelihara sumber asli, sumber semula jadi yang berharga dan meningkatkan kualiti hidup kita. Amalan ini memperluaskan dan melengkapkan masalah reka bentuk bangunan klasik mengenai ekonomi, utiliti, ketahanan dan keselesaan. Menyentuh kepada prinsip reka bentuk bangunan hijau. Bangunan hijau dicipta ataupun dibina adalah untuk memberi kecekapan tenaga, reka bentuk laman lestari, kualiti udara dalaman, pemeliharaan sumber, penjimatan air, dan itulah 5 antara prinsip bangunan hijau ini direka. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu kecekapan tenaga. Menurut International Energy Agency, Bryan, Taylor and Thomas 2015, kecekapan tenaga merujuk kepada penggunaan tenaga yang lebih rendah untuk memberikan kualiti perkhidmatan yang sama. Bangunan hijau dikenali sebagai bangunan lestari. Huang dan Tan 2012, Samari, Godrati, Esmelefa, Olfat dan Muhammad Syafi'i 2013, atau bangunan berprestasi tinggi, Howe 2010. Memaksimumkan rumah hijau dengan landscape asal atau landscape tambahan. Kemudian berorientasikan bangunan untuk memanfaatkan cahaya matahari dan iklim mikro secara maksimum. Prinsip seterusnya adalah kecekapan penjimatan air. Pertama, manfaat yang paling penting adalah pengurangan penggunaan tenaga air. Dari hari pertama penghunian, bangunan hijau merupakan keutamaan termasuk pemeliharaan air, pengendalian sisa pengguna, penjimatan tenaga, pemeliharaan sumber seperti kayu dan kurang bergantung pada penggunaan bahan binaan, berintensifkan tenaga. Bangunan hijau mendorong penggunaan air secara keseimbangan
ataupun kesinambungan melalui strategi pengurangan kitar semula dan penggunaan semula. Dengan cara ini 30 hingga 50% air minum dapat dijimatkan. Memastikan penggunaan air yang cekap dan meminimumkan air buangan dan aliran air ke saliran dan tapungan air. Melestarikan kitaran air semula jadi, tapak reka bentuk dan penambahbaikan bangunan yang ada sehingga dapat dilakukan dengan mengadaptasi sistem hidrologi pra pembangunan semula jadi tapak bina tersebut. Kemudian penekanan harus diberikan pada pengekalan air hujan dan penyusupan di lokasi dan pengisian semula air tanah menggunakan kaedah yang meniru secara semula jadi dan sambil memaksimumkan kitar semula dan penggunaan air semula air termasuk air hujan yang dituai. Baiklah, yang seterusnya adalah pemeliharaan sumber. Apa yang dikatakan pemeliharaan sumber ini sebenarnya? Memaksimumkan penggunaan tenaga boleh diperbarui dan sumber tenaga berimpak rendah yang lain. Membantu mengurangkan kesan pulau panas dengan mengurangkan jejak bangunan dan pembangunan tapak, memaksimumkan penggunaan permukaan yang tembus dan menggunakan bumbung, paving dan jalan setapak berwarna terang. Sediakan teduhan semula, menjadikan bangunan dan kawasan berturap dengan pokok dan ciri landscape lain. Kemudian gunakan reka bentuk landscape untuk memelihara dan memulihkan habitat dan warisan semula jadi kawasan ini sambil menekankan penggunaan pokok, renik, tanaman, rumput yang asli. Reka bentuk laman lestari. Apa yang itu dikatakan laman lestari? Laman lestari inilah lebih kepada landscape, terlibat dalam reka bentuk dan proses pembinaan yang meminimumkan gangguan tapak dan yang menghargai, memelihara dan benar-benar memulihkan atau menjana semula habitat berharga, ruang hijau dan ekosistem yang berkaitan yang penting untuk mengekalkan kehidupan. Buat penggunaan ruang yang lebih cekap di bangunan yang ada, ubah suai dan gunakan semula bangunan kosong, tapak dan infrastruktur yang ada. Kemudian menilai setiap laman dari segi lokasi, orientasi bangunan dan penambahbaikan untuk mengoptimumkan penggunaan tenaga suria yang pasif, pencahayaan di siang hari dan angin serta pengudaraan semula jadi. Kemudian membantu mengurangkan kesan pulau panas bandar dengan mengurangkan jejak bangunan dan pembangunan tapak, memaksimumkan penggunaan permukaan yang tembus, menggunakan bumbung yang berwarna terang serta menyediakan tuduhan semula jadi bangunan dan kawasan berturap dengan pokok dan landscape. Guna reka bentuk landscape untuk memelihara dan memulihkan habitat dan warisan semula jadi kawasan itu sambil menekan penggunaan pokok dan juga rumput yang asli. Dipetik dari Evan et al. 2004. Akustik dapat melindungi persekitaran. Dalaman dari pencemaran bunyi dari luar. Pencemaran bunyi boleh menyebabkan kesan negatif pada kemampuan mendengar dan pendedahan jangka panjang, boleh menyebabkan gangguan pendengaran dan kerosakan kekal pada sistem pendengaran. Motivasi peribadi untuk menyelesaikan tugas akan kurang dalam keadaan bising. Oleh itu, pencemaran bunyi memberi kesan negatif terhadap prestasi dan produktiviti penghuni. Apa yang anda lihat sekarang adalah conceptual drawing bangunan hijau, bermula daripada roof di atas bumbung. Di sana anda akan dapat melihat photovoltaic generation adalah sumber untuk menukarkan tenaga solar kepada tenaga elektrikal. Kemudian rooftop planting adalah untuk
menyejukkan di dalam bangunan tersebut. Kemudian improving insulation ni adalah pencahayaan semula jadi daripada matahari terus masuk ke bangunan melalui cermin, tingkap cermin. Dan juga photovoltaic generation ini akan menukarkan tenaga solar kepada tenaga elektrik dan menjana pula untuk lighting, untuk lampu di dalam ruang bangunan. Kemudian air hujan daripada atas bumbung akan turun dan disimpan di bawah rainwater utilization system, ataupun lebih dikenali rainwater harvesting tank, di mana air hujan digunakan dan dikita semula untuk menyiram tanam-tanaman dan untuk kawasan persekitarannya lah. So apa yang kita lihat dekat sini adalah pokok ditanam betul-betul di tepi bangunan adalah untuk menapis daripada cahaya matahari terus kepada dinding bangunan dan menyebabkan bangunan menjadi panas. Dan ini adalah satu green building yang bagi saya cukup lengkap, dan dia punya dapat mengurangkan ataupun meminimaliskan penggunaan tenaga elektrik dan mechanical di dalam bangunan ini. Kita pergi pula kepada strategi mereka bentuk bangunan hijau ini ya. Yang pertama adalah kesihatan dan produktiviti penghuni diutamakan. Yang kedua, kualiti dan pemeliharaan air perlu ada, dan tenaga dan alam sekitar serta kualiti alam sekitar ataupun alam sekeliling dalaman. Kesihatan dan produktiviti penghuni, sistem pengudaraan dan mekanikal yang maju untuk meningkatkan aliran udara dan mengurangkan hubungan penghuni dengan ejen mikroba yang dibawa udara. Membantu mengurangkan kesan pulau panas bandar dengan mengurangkan jejak bangunan dan pembangunan tapak, memaksimumkan penggunaan permukaan yang boleh menembusi seperti tingkap dan menggunakan bumbung ataupun tempat berjalan kaki yang berwarna terang supaya panas tidak dapat diserap. Sediakan teduhan semula jadi bangunan dan kawasan berturap dengan pokok dan ciri landscape lain. Di samping itu, ia dapat meningkatkan kualiti udara dalaman, IAQ. Banyak kajian menunjukkan bahawa bahan pencemaran udara seperti PM10, PM2.5, sulfur dioksida, SO2, nitrogen dioksida, NO2 dan karbon monoksida mempunyai hubungan positif dengan kemurungan, kegelisahan dan kadar kematian bunuh diri dan menjadi stres. Semakin halus zarah, semakin dalam ia dapat menembusi tubuh manusia melalui saluran paru-paru. Zarah-zarah kecil ini bahkan boleh sampai ke sistem kardiovaskular. Contohnya PM10 boleh mengganggu rembesan lendir pada sistem pernafasan, menyebabkan masalah pernafasan, meningkatkan kerentetan terhadap jangkitan saluran pernafasan. Penyelidikan menunjukkan bahawa meningkatkan kualiti udara dapat membantu menurunkan risiko penyakit mental dan berpotensi meningkatkan keadaan kesihatan mental manusia. Kita pergi kepada kualiti dan pemulihan air. Reka dan kenal pasti bangunan mempenambahbaikan tapak untuk mengoptimumkan penggunaan air hujan berimpak rendah. Teknologi seperti pengekalan bio, kebun hujan, pembengkakan rumput terbuka, penurapan bitumen yang dapat dilihat, paving konkrit dan laluan pejalan kaki, tanah lembap yang dibina, bumbung dengan tumbuh-tumbuhan serta teknologi yang menyokong pengekalan di lokasi dan pengisian semula air tanah atau evapotranspirasi. Air hujan yang meninggalkan tapak bina harus ditapis dan diproses semula secara semajadi atau mekanikal untuk membuang sampah dan kotoran di dalam air hujan tersebut serta pepejal terampai.
meminimumkan penggunaan air tidak perlu dan tidak cekap di tapak bina sambil memaksimumkan mengitar semula dan menggunakan semula air tersebut, termasuk air hujan yang ditadah dan lain-lain. Di samping itu, kita dapat menjimatkan air dan memelihara kualiti tapak dan air tanah dengan hanya menggunakan asli, tahan kemarau dan pokok-pokok renek, tanaman dan tanah rumput yang tidak memerlukan pengairan yang baja, racun perosak dan racun rumpai. Untuk menetapkan anggaran air untuk bangunan dan melaksanakan reka bentuk yang meminimumkan penggunaan minuman air dengan menggunakan lekapan paip rendah dan tandas dengan minimum air. Proses dan pengitaran semula air hujan di lokasi dan membina air dan mengenal pasti kegunaan yang sesuai di dalam dan tapak. Gunakan sistem rawatan tempat yang memungkinkan penggunaan air hujan untuk mencuci tangan, pembilasan tandas, air hujan dan untuk pengairan di lokasi, pembuatan menara penyejuk dan kegunaan lain. Menara penyejuk ni adalah cooling tower, dan ini digunakan sebagai kitaran semula air. Kecekapan tenaga dan alam sekitar juga dapat meminimumkan kesan buruk terhadap alam sekitar seperti udara, air, tanah, sumber semula jadi. Melalui bangunan dan dioptimumkan penempatan reka bentuk bangunan yang dioptimumkan pemilihan bahan dan penggunaan penjimatan tenaga secara agresif. Memaksimumkan penggunaan tenaga boleh diperbarui dan sumber tenaga berimpak yang lain, impak rendah yang lain. Mengoptimumkan penggunaan pengudaraan semula jadi dan di mana penggunaan praktikal penyejatan, pembaziran haba dan mengenal dan menggunakan sumber tenaga buangan. Penggunaan peralatan cekap tenaga, peralatan pejabat, pencahayaan dan sistem HVAC yang diperakui. Mengoptimumkan orientasi suria, membina jisim dan menggunakan alat teduhan luaran sehingga reka bentuk bangunan meminimumkan cahaya matahari yang tidak diingini pada musim panas sambil memaksimumkan cahaya matahari yang diinginkan semasa musim sejuk. Mengoptimumkan orientasi bangunan, reka bentuk dan warna dalaman serta kemasan agar memaksimumkan penggunaan lampu pencahayaan semula jadi yang dapat mengurangkan tenaga pencahayaan buatan dan dengan itu mengurangkan bahan penyejukan dalaman bangunan dan penggunaan tenaga. Contohnya adalah sistem pendawaian dan sensor elektrik dalam sistem pencahayaan reka bentuk pasif dan penggunaan silang untuk mencapai kecekapan tenaga. Seterusnya kita pergi kepada kualiti alam sekeliling dalaman. Pengurangan sisa pencemaran dan kemerosotan alam sekitar, menjadikan reka bentuk persekitaran dalaman yang sihat, selesa, produktif untuk penghuni bangunan dan pengunjung, yang memberikan keadaan terbaik dari segi kualiti udara dalaman, pengudaraan, termal keselesaan, akses ke pengudaraan semula jadi dan pencahayaan di siang hari dan kawalan persekitaran akustik yang berkesan. Memaksimumkan penggunaan tingkap dan dapat dikendalikan dan pengudaraan semula jadi, menyediakan reka asas khusus sistem pengudaraan yang beroperasi secara bebas dari sistem pemanasan dan penyejukan bangunan, reka bentuk dan sistem persekitaran yang menghormati semua keadaan persekitaran yang mempengaruhi keselesaan dan kesihatan manusia, termasuk suhu permukaan dalaman, kelembapan dalam udara dalaman, hala tuju udara dalaman dan suhu. Seterusnya adalah menyediakan bangunan yang lebih bersih dan sihat. Gunakan ejen pembersihan yang boleh terurai dan mesra alam yang tidak melepaskan VOC atau ejen dan residu berbahaya yang lain. Meminimumkan penggunaan bahan binaan yang tidak boleh diperbarui dan sumber lain seperti tenaga dan air melalui kejuruteraan, reka bentuk, perancangan dan pembinaan yang cekap dan kita semula daripada hasil runtuhan pembinaan yang dengan berkesan lah.
So memaksimumkan penggunaan bahan kandungan. Kita semula bahan rakyasa cekap ataupun sumber moden dan sumber sistem struktur jenis komposit yang cekap. Sedapat mungkin memaksimumkan penggunaan yang boleh digunakan semula, boleh diperbaharui. Di sini adalah rujukan yang telah saya lakukan dan disenaraikan di sini. Sampai di sini saja pembentangan saya untuk reka bentuk bangunan hijau. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.